Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilmah wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah curahkan kepada kita. Daripada kita lahir hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat dibagi kita hidup. Di mana hidup kita ini kita serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar tak nikmat Allah bagi hidup? Siapa yang kurniakan kepada kita hidup? Abang? Allah. Jadi hargai betul-betul hidup ni, kita rasakan Allah. Jangan kita pentingkan yang lain. Allah yang nombor satu, kita kena bersyukur nikmat. Allah bagi kita hidup. Bila itu kita syukuri nikmat hidup yang dibagi kita, serahkan kembali kepada Allah, maka itu Allah akan tambah lebih besar lagi nikmat. Allah janji. Bang, betul tak bang? Jadi hargai benar-benar. Hidup ni kita rasakan, hidup ni Allah yang menguruskan kehidupan kita. Kita tak memiliki hidup. Jangan dibagi hidup kita rasa kita memiliki hidup. Hidup ni hak siapa? Allah yang tahu susun diri kita. Kalau kita yang susun, ganap tak? Rosak tak? Rosak. Abang? Jadi kita kena serah kepada Allah. Jadi anak-anak abah semua faham betul-betul. Kita kena rasakan betul-betul nikmat tu di sisi Allah. Kalau kita makan sesuatu yang sedap, Mak J makan apa contoh? Nasi kandar tadi apa? Lauk apa tadi? Ayam goreng. Nasi dengan ayam goreng. Mak J? Tadi pagi. Sedap tak? Tapi siapa yang bagi sedap tu lebih sedap? Tukarkan. Siapa yang bagi nikmat sedap tu? Allah. Siapa? Abang Mak J? Mak J tukarkan tak? Mengapa Mak J tak tukarkan? Abang dah cakap. Jadi kita kena tukarkan sesuatu nikmat yang kita kecapi, kita kena ingat siapa yang bagi kita nikmat tu. Mak J? Jadi tukarkan. Faham tak bang? Itu je sikit abang nak kamu amalkan dalam kehidupan. Tukarkan. Apa lagi yang seronok? Tukarkan. Siapa yang bagi kita seronok tu? Allah. Kita kena ingat, engkau lagi seronok, lagi best dengan engkau ya Allah, daripada apa saja yang seronok. Faham bang? Dah. Dia ambil jambu tu bagi kat Umi. Jadi alhamdulillah pertama itulah saya cakap tadi, pertama-tama kita kena kenal diri lah. Kalau kita tak kenal diri tadi, saya cakap tengoklah, kita akan menyebabkan kita terus beribadah tanpa kita kenal diri, tanpa kita kenal Allah. Kita terus buat ibadah, lebih banyak rosak kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita tak berakhlak. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak berakhlak. Kita buat ibadah bila Allah bagi kita sesuatu nikmat. Bila Allah uji sikit, mula kita nunjuk muka masam kita dengan Allah, kita tak puas hati, kita tekan Allah Ta'ala, ibarat gitulah. Sebab kita tak kenal. Tapi kalau kita dah kenal Allah, kenal diri kita, kita beribadah, jalan terus. Diuji ke, dibagi nikmat ke, ibadah kita, kecintaan kita jalan terus. Tak boleh kita nak buat muka kejap okey, kejap tak okey, tak ada. Kita sedap. Kena apa-apa kita sabar, ya Allah aku kena. Tetap Allah Ta'ala. Dapat nikmat, ya Allah jangan sampai aku lupa pada engkau, ya Allah, nikmat ni. Nikmat ni sedap, engkau yang bagi tu lebih sedap lah Allah lebih. Jadi kita kena begitu. Apa keadaan kita berlaku dalam hidup kita, kita kena
Duduk antara kedua tu tadi, iaitu dengan Allah. Jangan ada maknanya tak dibagi, tak puas hati tunjukkan. Bila dapat, wah kita punya suka lain macam, sampai lupa Allah Ta'ala. Itu yang berlaku sekarang ni, yang menyebabkan iaitu kita menghadapi era ni, era zaman kita ni, era manusia-manusia yang tak maukan kepada Allah. Maka tu Allah kata ni, stage ni dah masuk stage 5 dah. Stage 5 ni dah permulaan kiamat sebenarnya. Tapi tinggal lagi banyak manusia dia dah tak sedar, dia dah dirasuk, dah jadi zombie. Dan dia tak sedar. Dia, diri dia tu tadi dah masuk benda-benda batil. Benda-benda batil dah menguasai diri dia. 90%, 80%. Diri dia yang betul tinggal 10%. Dia biarkan lagi sampai 100%. Bukan diri dia yang, maknanya dia dah tak mau kenal diri dia dah. Dia dah bawa diri dia ke arah pengikut-pengikut, ke arah kesesatan. Ini yang banyak berlaku. Dia pergi solat, dia puasa, dia zakat, dia bayar fitrah, semua tu bagus. Tapi ada satu yang menyebabkan rosak, iaitu dia bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi apa pun pekerjaan amal-amal dia akan rosak. Sebab dia tak sedar dia telah mensekutukan Allah. Bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia mensekutukan Allah pun, mensyirikkan Allah, menduakan Allah pun dia tak sedar. Maka itu perlu, sangat penting. Awal-awal kita perlu mengenal diri, mengenal Allah. Sampai betul-betul kita khatam, faham betul-betul. Barulah selepas innal lazina amanu, baru kita yakin betul-betul pada Allah, mengimani betul-betul, baru wa amilus shalihat, baru kita lakukan amal-amal kebajikan. Puasa, zakat. Bukan maknanya kalau kita tak kenal lagi saja kita jangan beramal, bukan. Amal terus, tapi cari jalan amanu balik, patah balik. Kalau tidak, nanti kamu tak akan dapat kemanisan. Kamu menyangka kamu dah melakukan amalan baik, padahal kamu tak lakukan lagi. Sebab masih lagi ada sifat-sifat, iaitu kedirian. Maknanya sifat-sifat kedirian bila ada, akan datang mudah sifat-sifat mazumah, sifat tercela yang lain. Dia akan hinggap. Ini yang berlaku sekarang kita ni, di zaman ni. Ya Allah, takut. Sebab manusia makin ramai. Bila manusia makin ramai, maka kita ni, bukan kata kita ni hebat, kita ni ada sikit kefahaman yang Allah bagi ni. Kita nampak dah manusia dah, ya Allah, dah ada perangai manusia tu dah. Kalau kita nampak tadi, dah bukan manusia dah. Takut kita nak keluar tadi. Sebab kita tak nak tengok benda-benda macam tu kalau boleh. Kita tak nak situasi-situasi tu. Tapi benda tu akan datang kepada kita dia. Dia terlampau ramai kan, dia akan menyerang dia. Kita ni pula yang dianggap pelik. Kita ni dianggap nanti asing pula. Betul Rasulullah SAW berkata. Memegang iman tu teruk nanti. Sebab dianggap asing kita. Kita nak pergi masjid, kena ada syarat-syarat ni. Syarat yang bukan-bukan, kan? Kita nak pergi ke mana-mana pun, nak bercampur masyarakat, muamalat pun, kan? Pun nak kena. Kalau tak ada, dianggap kita apa? Dia ni tak ikut kita punya masyarakat ni. Dia dianggap kita ni yang, jadi kita ni kena ikut. Ni yang berlaku sekarang. Jadi kita kena ubah lah. Bukan sekadar setiap kali ini awal Muharram, mahal hijrah ni, yang tak berapa lagi ni, malam ni dah masuk satu mahal hijrah kan, tahun baru dalam Islam, Muharram, satu Muharram. Penutup buku kita ni maknanya bukan sekadar kita tutup dengan maknanya keserikan, kesedaran, kita tutup, lepas tu kita buka dengan awal Muharram, tahun baru, dengan nafas yang baru, iaitu berkehidupan dengan kenal diri, kenal Allah betul-betul. Tu. Jangan kita banggakan sangat amalan-amalan apa yang kita telah buat tu. Kita nak sandarkan, janganlah.
Bukan saya kata tak bagi buat. Buatlah sungguh-sungguh. Tapi sandaran kita sebenarnya adalah akhlak kita dengan Allah. Itulah yang dikatakan ahsanu amalah. Akhlak kita bagaimana? Kalau kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, bagaimana akhlak? Setiap kali timbul tahun baru Ma'al Hijrah, kita buat apa? Nak hijrah, nak hijrah, hati kita nak jadi lagi baik. Tapi kita tak tahu jalan dia. Kita ingat dengan amalan, tambahkan amalan. Ya, bagus juga. Tapi sebenarnya bukan tambahan amalan. Kita kena kenal diri, kenal Allah. Banyak-banyak kenal diri, kenal Allah. Sebab kita jangan tertipu dengan, bukan saya tak bagi buat amalan tu. Tapi kalau kamu kenal diri, kenal Allah, baru kamu tahu. Apa saja yang amalan-amalan yang kamu buat tu semua adalah rahmat Allah. Kamu akan berakhlak dengan Allah. Itu yang manis. Itu yang Rasulullah SAW nakkan kita ni. Akhlak kita dengan Allah tadi. Tu. Tapi kalau kita buat amal-amal, tapi akhlak kita dengan Allah, kita buat satu nak tu, ya Allah, nak ni bukan kerana Allah, maknanya tak ada nilai ni setiap kali tahun hijrah kita sambut. Kita baca doa penutup tahun ni nak masuk baru pula kita doa lagi. Seolah-olah kita dalam kena tipu aja. Bukan saya cakap doa tu tak bagus, tapi yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran tu untuk macam mana diri aku nak berakhlak, nak pindah. Akhlak aku ni buruk dengan Allah ni, aku tak sedar. Selalu buat sesuatu nak ganjaran ni, nak pahala ni, nak ada je nak minta pada Allah. Aku tak pernah rasakan yang nikmatnya dengan Allah tu tadi daripada apa yang aku minta. Sebenarnya dengan Allah tu lebih nikmat daripada apa sekali yang aku minta. Termasuk syurga dan seisi-isinya nikmat tu sebenarnya tak sama dengan nikmat yang dengan Allah sebenarnya. Kenapa aku tertipu begitu? Aku menyangka dengan aku minta tadi aku puas hati, rupanya tertipu aku. Nikmat-nikmat yang aku minta ni sebenarnya itu semua tak cukup juga. Yang cukupnya sebenarnya hasbunallah wa ni'mal dengan Allah juga. Jadi ini sebenarnya pindah yang sebenar-benar pindah hijrah tu. Nakkan kepada Allah, nak rasakan Allah aja. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan gitu? Sebelum wafat. Dah wafat nanti kita minta nak hidup, tolong aku nak berhidupan yang kau best ni ya Allah. Aku dah nampak untungnya manusia yang telah kau anugerahi, macam mana hidup tenangnya dengan kau ya Allah. Ya. Maknanya kita lihat, bukan maknanya kalau kita buat sesuatu lah kebaikan tu, maknanya kita nak dibalas dengan kebaikan. Al jazaa'ul ihsanu ilal ihsan. Allah bagi tahu al jazaa'ul ihsan, balasan orang yang melakukan ihsan akan dibalas dengan al jazaa'ul ihsanu ilal, ya surah Rahman, akan dibalas dengan ihsan juga. Jadi kita al-jaza, Allah sendiri akan balas sesuatu kebaikan yang kau buat dengan kebaikan yang lebih lagi pada itu. Allah yang nak balas tentu. Tapi engkau tu jangan mempertikaikan. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tak pernah mungkir janji. Jangan kau ingat-ingatkan Allah, ya Allah tolong balas aku ni, kau dah janji. Jangan ingat-ingatkan Allah. Itu satu adab maknanya. Bila kita tak beradabnya Allah, seolah-olah Allah tu tak tahu apa dia nak bagi dengan kau. Bukan tak boleh berdoa, tapi kita kena sedar. Doa dalam keadaan kita sedar. Jangan cara doa dalam keadaan kita tak sedar. Kita minta sesuatu tetapi kita tak sedar. Padahal yang kita minta tu adalah menyebabkan akhlak kita dengan Allah rosak. Kita minta sesuatu yang Allah nak bagi kita lebih. Allahnya sendiri yang nak kita dapatkan pertama. Maka tu di dalam berdoa kita kena bersyukur kepada Allah dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi dalam keadaan kita puas dengan Allah, barulah kita berselawat, kemudian kita bermohon ampunan. Ampunan dulu. Itu adab-adab dia. Tapi bila ampunan dan kesyukuran tu kita tak tahu kesyukuran yang macam mana, kita bermohon pada Allah, bersyukur supaya Allah tambah lagi, itu tak ada adab juga tu.
Itu syukur yang tak sempurna. Syukur yang sempurna adalah, ya Allah, aku memuji sebenarnya engkau lah memuji diri engkau. Dan seluruh penduduk makhluk Allah yang makhluk engkau jadikan, memuji engkau tak sama engkau puji diri engkau. Dan yang puji ni sebenarnya alhamdulillah adalah engkau yang memuji diri engkau, ya Allah. Engkau cukup dengan diri engkau memuji diri engkau, ya Allah. Gitu tu puji yang sampai. Itulah puji Allah pada diri sendiri. Dia tak memerlukan makhluk memuji. Jadi apa sebab kita dijadikan? Sebab kita kena faham. Kita dijadikan daripada sir rahsia dia. Apa rahsia dia? Kita kena kenal lah dia. Bila kita kenal, kita tahu kita ni tidak ada. Sebenarnya yang kita puji sebenarnya dia lah memuji diri dia. Di situ akhlaknya yang kita nak kena faham. Kenal diri, kenal Allah. Di situ baru sampai kita faham. Ya Allah, selama ni tak ada apa benda amalan-amalan yang kita buat tengah malam, tahajud, mulai puasa, zikir, apa selawat, itu sebenarnya dirinya. Tak ada lagi. Kalau masih lagi nak rasa ada keakuan diri lagi, maknanya kita belum lagi maknanya tahapan kepada ma'rifatullah. Kita kena baru syariat, tarikat, hakikat aja. Belum lagi ma'rifatullah. Sedangkan Nabi bagi tahu keempat-empat ni seiringan. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Salah satu pun tak boleh tak ada. Salah satu tak ada. Syariat ada, tarikat ada, hakikat ada, ma'rifat tak ada. Tergendala, tergantung kata. Kata makrifat ada, hakikat ada, tarikat ada, syariat tak buat, tak boleh juga. Dia seiringan. Bila seiringan tu, barulah dia tenggelam di dalam alif, lam, ha lengkap. Dianya, af'al, asma, sifat, zat, semuanya ditunggal satu. Nama kalimah Allah tu satu. Daripada nama-nama yang sekian banyak, terhimpun di dalam satu kalimah Allah. Dan Allah terhimpun dalam kalimah iaitu dirinya tadi. Yang zat bernama Laisa kan mesti syai'un. Tunggal. Esa nama dia. Ahad ataupun nama dia Wahid. Nama tunggal, ketunggalan dia tadi. Nama Allah tu asal isim nama dia Allah. Daripada Allah keluar nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Keluar daripada Allah. Dan semua Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semua tu nama-nama tu tadi, nama Asma'ul Husna tadi terhimpun di dalam kalimah Allah. Dan Allah tu terhimpun di dalam zat. Wahid, Esa. Itu kita nak faham. Jadi apa pun yang ditajalikan daripada kalimat Allah, sifat Rahman, Rahim, semua dia adalah daripada dirinya. Menyatakan dirinya. Sifat Malik ke apa ke, sifat kekuasaan, sifat apa pun, semua daripada dirinya. Baru kita nampak kat dunia ni semua dia aja. Sebab semuanya akan kembali kepada dirinya. Sebab itu berasal daripada dirinya. Tanpa dia nyatakan apa pun, dia tetap Esa. Bukan makna dia nyatakan banyak, dia tu banyak. Tak. Banyak nama-nama. Nama ni banyak tapi menuju satu. Asalnya satu. Bukan makna dia tunjuk banyak, dia tu banyak. Bukan. Tapi nak menyatakan dirinya tu berbagai-bagai sifat. Jadi keluar daripada sifat tu nama-nama sifat. Setiap ada nama-nama sifat, mesti ada bentuk-bentuk dia. Harimau bentuk dia gini. Sifatnya adalah qahar, garang. Kan? Gerun kita tengok kan? Faham? Jadi jangan nampak harimau tu kalau kita dah faham. Nampak gerun. Gerun tu yang kita nampak gerun. Siapa yang mentajalikan gerun tu tadi? Dia, keesaan dia lah. Daripada ketunggalan dirinya. Tak lain menunjukkan dirinya. Itu kalau kita dah main di situ. Dia turun, ada askar komando, turun percut. Tersangkut tergantung. Di tengah hutan, tak ada orang nak tergantung percutnya. Tiba-tiba datang makhluk Allah, ular tedung selah. Tu tinggal nak bagi ni depan dia. Dia dah tak boleh buat apa dah. Tiba datang Allah Ta'ala kata, dia ada belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, komando tu. Aku tu engkau, engkau tu aku. Sama je kita ni. Hamba Allah. Masing-masing kita ada tu. Mentajalikan hak Allah Ta'ala. Dia terlintas datang macam tu. Ular tedung tu nak patuk dah tadi tu.
Lepas apa aku cakap dengan dia tu? Dia. Kita kejut. Nampak Allah turunkan rahmat tu. Cakap. Sekarang kita tak duduk makam tu. Bila sesuatu yang rasa macam kita tertekan, baru kita tekan switch tu tadi. Ya, dia tu. Teringatkan Allah kan. Tapi bila keadaan kita dah kembali keadaan tu tak ada, kita tak dudukkan keadaan tu. Kita rasa macam itu membahaya. Cuba kita perhatikan. Bila keadaan dia pernah bagi kita keadaan cemas, tiba-tiba Allah kita minta betul-betul di waktu tu ikhlas, kita hanya Engkau yang boleh tolong. Bila Allah dah lepaskan, kita tak duduk makam tu dah. Cuma Allah Ta'ala kata sedikit dia orang yang boleh. Dia kata kita rasa macam kita selamat, kita dah tak bergantung pada Allah seolah-olah selepas pada makam. Kecuali orang yang betul-betul dah dapat kenal diri, kenal Allah, dapat petunjuk, dia takut. Apa keadaan pun dia takut ada keakuan. Dia sentiasa takut. Takut apa? Takut ada diri dia tadi. Sebab Allah dah selamatkan dia. Jadi dia nak duduk dengan Allah je selamat. Jadi apa pun bahaya ke tak bahaya keadaan, dia tetap dengan Allah. Di dalam keadaan ketakutan, Allah selamatkan dia, dia tetap dengan Allah juga. Di dalam keadaan dia dah aman pun, dia tetap dengan Allah. Dia takut sekali-kali nak keluar daripada makam dia tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Dia sentiasa teguhkan itu. Sebab dia tahu, Allah dah bagi tahu, dah bagi pengenalan. Kalau engkau rasa ada diri engkau, mana ada wujud dua, maka engkau berada dalam kehinaan dan tercela. Dia fahamkan betul ayat-ayat tu, dia selalu ingat. Kalau lagi engkau ada rasa diri engkau mencela diri engkau telah menghina diri engkau. Dia terdengar Allah cakap. Jadi dia tak takut nak ada rasa dia hari-hari dia lawan macam tu. Dia perang supaya tak ada lagi lenyap benda tu. Benda tu tetap ada. Tapi dia berjuang lama-lama Allah bagi kemenangan untuk menundukkan hawa nafsu diri, keakuan diri. Ini keberuntungan bila kita duk mengaji ilmu kenal diri, kenal Allah ni. Makin banyak skill-skill yang Allah Ta'ala tunjukkan. Makin dia bukakan, patutlah Rasulullah SAW gini. Kita tahu. Macam semalam, kebingungan. Kita pun tak tahu kebingungan macam mana Rasulullah ni. Rupanya kebingungan kita ni, jangan ada ingat diri kita. Kita bingung. Kita tak boleh buat apa. Terkelip mata pun tak boleh, nafas kita naik turun. Kebingungan yang tu. Yang boleh gerakkan nafas kita turun naik tu Allah. Dia rasakan sampai bingung dia. Jadi kalau dia rasa ada diri, dia mesti nak, dia bingung. Yang boleh gerakkan nafas itu turun naik itu hanya macam tu sekali tu. Lepas tu bila dia dah dapat kebingungan tu, dia minta Allah tambahkan lagi kebingungan dengan Allah, supaya dia dapat rasakan Allah je, tak ada rasa dia tak penting hidup dia selama ni. Kan kita rasa macam kita yang kontrol diri kita, betul tak? Kita bawa motor, kita bawa kereta, kita susun sana, susun sini, kita rasa macam kita susun, betul? Tapi bila kita belajar ni, dia suruh lekangkan benda tu. Itu tadi macam Nabi Musa ketika Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina, dia nampakkan cahaya, dia turun pengikut dia tunggu bawah, aku nak tengok ada api, ada cahaya, mudah-mudahan aku boleh bawa cahaya tu kepada engkau. Dia pun naik, tengok ada api terang. Dia pun pergi sana, dia dengar suara mengatakan, sesungguhnya tiada lain adalah aku. Dia dengar suara Allah berkata gitu. Lepas tu dia kata, Allah Ta'ala kata, tanggalkan kedua terompah, mana sandal kasut. Kita pun tak tahu macam mana jenis kasut yang Nabi Musa pakai, selipar dia kulit ke macam mana, kita pun tak tahu. Tapi yang penting dia panggil dalam ayat tu terompah. Tanggalkan dua terompah. Apa makna dua terompah susah tanggal? Allah suruh tanggalkan dulu. Maknanya Nabi Musa dalam keadaan gitu, disuruh tanggalkan lagi. Apa yang nak ditanggalkan? Matikan hilangkan ke aku.
dan you hilangkan semua apa saja hajat-hajat kau. Maknanya baik di dunia, baik diri kau. Tak ada apa-apa, betul-betul tanggalkan kedua tu tadi. Sifat tu tadi. Keinginan dengan keakuan diri maknanya. Itu kena. Itu yang masalah kita sekarang, kita tak nanggalkan. Macam mana kita nak sampai ke lembah tua? Lembah yang suci. Lembah yang suci tu ada di mana? Dia tidak ada di mana-mana. Misalnya di tempat dia Bukit Tisina nama dia, sebenarnya itu nak mengambil cerita aja. Padahal dia ada dalam diri kita. Kalau kita tak lekangkan kedua terompa kita macam Nabi Musa, kita tak akan sampai kepada makam yang tu tadi. Lembah suci yang Allah Ta'ala kata. Lembah suci adalah tempat dia lah. Makam Allah Ta'ala tu lah suci. Tapi kalau kau ada diri kau, nak suci apa? Ada lagi hajat kau, ada macam-macam. Awal pun ada setitik lagi. Tak dapat. Dia kena tanggalkan kedua-dua tu. Jadi Nabi Musa tanggal. Baru dia kata dia nak lihat. Dia dah sampai lembah yang suci, dia nak lihat lah. Allah Ta'ala kata kau tak boleh lihat. Tapi kalau kau nak lihat kalau kau boleh tahan. Tu keluar cahaya dalam sangat ku. Lebur tak? Fana Nabi Musa waktu tu. Waktu tu dalam fana tu 40 air baru dia sedar. Dia betul-betul yakin pada Allah. Dia dah ditenggelamkan. Tak ada. Betul-betul tak ada betul. Baru lepas 40 dia ada, dia rasa ya Allah. Sedapnya tempat tu. Tempat yang kita ni tak ada, betul-betul dibawa oleh Allah, tempat suci tu tadi. Iaitu dia aja ada. Ahada aja. Nikmatnya tak boleh nak. Bila dia hidup kembali, dia sedap. Ya Allah, nikmatnya tempat tadi tu. Ya rasa sedapnya tadi. Selepas dia fana. 40 hari Nabi Musa dileburkan Allah Ta'ala. Dia duduk dalam kebakaran. Ya Allah. Bukan menyatu tau. Tapi itulah sebenarnya, hakikat sebenar yang ada hanya Esa tu. Di situ Nabi Musa duduk lepas tu. Di situ dia dapat betul-betul dinding tauhid yang betul-betul asli. Kita masing-masing ada. Kalau kita betul-betul belajar benda, kita akan dapat Allah bagi. Itu kita tak tahu cara macam mana Allah bagi, itu masing-masing. Sebab yang penting itu bahasa kita kena pergi cari, nak kenal diri dulu, kenal Allah. Sebab dia kena ada adab-adab. Kenal diri ni maknanya nak belajar adab-adab lah. Tapi kalau tak ada adab tu terus nak kenal Allah, mana boleh. Kena ada dia punya adab-adab dia. Kalau kita nak jumpa raja pun, kadang-kadang tu dia tu dalam istana tu ada khas seorang yang ajar kita nak adab raja nanti macam mana. 2 minggu dia train kita kan. Nanti angkat tangan jumpa dengan raja gini-gini, jalan-jalan gini, jangan bagi bontot kat dia gini kan. Contohnya gitu. Tu jadi dengan Allah Ta'ala lagilah kena buangkan kedua trompa tu tadi. Tu ada adab gitu. Kalau tidak engkau takkan sampai ke tempat lembah Muqaddasil Towa. Lembah yang kenapa Allah gambarkan lembah? Tapi sebenarnya lembah tu bukan duduk kat Bukit Tisina tu. Ingat lagi cerita tu Nabi kat situ, di situ lah tempat. Tapi sebenarnya dia dalam diri kita. Lembah tu yang sangat suci ada tempat. Dia tak bertempat, tapi dia nak tunjukkan dalam diri kita tempat dia. Bila kita sampai pada dalam tempat tu tadi, barulah nanti Allah istiharkan. Ya, Allah istiharkan maknanya aku terlalu dekat, qarib. Terlalu dekat. Terlalu dekat tu yang maknanya tak ada bukan maknanya dekat dia ada sebelah kita. Bukan. Dekat tu maknanya qarib, rapat, dekat, rapat hingga tak ada. Sebenarnya yang ada hanya kita yang syok sendiri rasa kita ada sebenarnya. Sebenarnya dia yang ada. Itu dia yang bukan qarib. Itu yang paling duduk di situ. Itu para nabi memang tengah malam tu dia keasyikkan dia dengan Allah. Dia duduk kat situ. Tak ada diri, lepaskan semua, tinggal ketanggalkan semua betul-betul, duduk balik tempat asalnya, iaitu ahada. Dia je yang ada, duduk balik. Dia punya sudah.
Sebab segala ilmu-ilmu hebat-hebat, makrifat, tinggi mana ilmu pun semuanya ke arah kepada tu tadi. Sedangkan dia dah tahu, dia duduk situ aja. Jadi dia nampak ilmu-ilmu yang lain tu jadi keluar dah. Yang hebat-hebat tu. Jadi dia tak memerlukan, bukan nak pelekeh kan. Sebab dia dah tahu semua ilmu makrifat tu pun tak boleh sampai kepada Allah. Tak boleh. Tanpa Allah tu sendiri yang kau belajar tinggi mana pun ilmu makrifat tak boleh. Dia sekadar sampai pintu je. Ibaratnya pintu. Nanti kalau Allah buka, itu pun kau tak boleh masuk. Dia buka aja. Kau tengok aje. Kalau dia panggil masuk, itu special. Tenggelam tak ada kau dah. Macam Rasulullah SAW. Jadi buka pintu sementara, malaikat pun tak boleh masuk. Terlampau kuat cahaya dia. Engkau aja yang dipanggil. Dia buka, Rasulullah berhadap. Dia tak terus masuk. Dia tunggu Allah Ta'ala masuk. Masuk, baru dia duduk dalam asyik tu masuk. Asyik tu masuk, terus tak ada dah. Waktu dia berasyik. Puji memuji, at-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyib. Dengan dia berasyik dengan diri dia juga. Di dalam solat tu makam asyik di situ. Tahiyat kita. Tapi kita tak hadirkan makam asyik di situ. Tak musyahadahkan di situ. Jadi perkataan ni lah. Kita tak dapat rasa makam di sebenar dia. Jadi itu kita nak olahkan. Dalam kehidupan kita banyak benda, banyak ilmu-ilmu yang kita dah amalkan, tapi tak mencapai kepada makam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW kata pada diri, dalam diri Rasulullah tu ada hasanah. Mana uswatun sesuatu benda yang sangat, itulah makam tu lah, uswatun hasanah tu. Contoh yang kita kena ambil dalam tu makam tu lah saya masukkan. Kalau kita ambil sekadar luar je, kita hanya dapat luar je. Dalam tu tadi keasyikan dengan Allah yang lebur, tak ada diri dia. Tu kita kena tu saya cakap tadi, kebingungan. Kalau tak kebingungan, maknanya kita rasa ada diri kita, mana boleh. Kebingungan tu hilang diri kita, tak tahu nak buat apa lah, bingung aku. Tentera Fir'aun dah datang dengan tentera dia nak bunuh aku dah. Ni dah laut dah, aku tak boleh, kebingung aku. Ya Allah, hanya engkau. Tu. Kebingungan demi kebingungan tu supaya kita yang tahu waktu tu ikhlas Allah je. Macam mana nak cari, nak dapat itu? Rasulullah selalu gitu, sebab takut Rasulullah. Kalau dia tak bingung tadi kepada Allah, dia ada rasa mudah masuk ke akuan diri dia. Rasulullah SAW Isra' wal Mi'raj, dibawa kenderaan, dipikul, diusung oleh burak. Sangat kagum dia. Tapi siapa yang menenangkan dia tadi? Dia nampak kagum tadi Allah, bukan. Kalau tidak, dia tak boleh kawal nanti. Apa yang dia nampak yang pelik-pelik nanti lagi tak boleh kawal. Kita aja kalau tengok bidadari, habis kita dah. 4 bulan tengok wanita cantik, tak heran kita. Jadi biol gitu. Tapi Allah bagi ke situ tadi. Dia nampak kecantikan Allah. Dia tukarkan tadi. Dia tukar. Dia tak nampak apa pun yang cantik, nampak Allah tu lebih. Dia bagikan oleh Allah Ta'ala bagi. Kalau tidak boleh kawal kita. Habis kita. Kita solat pun teringat-ingat lagi bidadari tu, nyaya kita. Allah tak bagi kita. Nanti Allah bagikan tadi kecantikan Allah, akan bagi kekuatan, baru dia bagi lihat kita yang cantik biasa dulu. Mana kita nampak Allah tu lebih cantik. Punya sayang Allah Ta'ala. Tapi kalau kita minta, takutnya bila dia bagi nanti kita tak tahan. Jadi cukup Alhamdulillah, apa yang Allah dah bagi tu mana yang paling mustahak kita dengan dia lah. Dia apa pun kita nak ajar diri kita. Kalau itu indah kita tengok pemandangan tu, engkau lebih cepat-cepat tukar. Supaya kita tetap. Kalau tengok tu cantik, kita nampak Allah lagi cantik. Kalau kita lazat, enak makanan, ya engkau lagi cepat-cepat. Kalau kita apa pun sekat. Kalau susah, ya Allah, kalau lupa engkau lagi susah ya Allah. Ya Allah, ni ujian berat. Engkau lupa, engkau lagi berat ujian ya Allah. Kita perindahkan diri kita dengan adab-adab kita dengan Allah.
Sebab Allah tu lebih sayang kita. Dia tahu apa yang nak kita pandang, apa yang nak kita dengar, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak pergi makrifatkan, semua dia lebih tahu. Tapi kalau kita rasa kita yang nak uruskan, itulah masalah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa kita nak urus. Kita rasa macam kita boleh urus anak kita. Ni tak betul ni. Kita itu semua Allah yang tahu, uruskan. Allah suruh tegur, kita tegur. Seorang dia nak betul tak betul tu, kita sabar, ya Allah. Ya, nak tegur apa, siapa-siapa pun, atas perintah Allah Ta'ala suruh tegur, kita tegur lah. Kita bukan maknanya kita membiarkan, lantaklah Nabi Allah yang, bukan maksud begitu. Kita memang serah semua Allah Ta'ala. Tapi bila Allah dah kata tadi suruh cara dia gini tegur, kita tegur lah. Itu tanda sayang. Rasulullah, bukan makna Rasulullah dia tegur sahabat-sahabat tu. Kadang-kadang Rasulullah sentap tangan Sayyidina Umar. Macam ni contoh kan. Rasulullah muka merah nak tunjukkan tadi dia tak suka. Nada tu agak tinggi sikit. Pasal dia tak mau ubah perangai. Tinggi sikit. Bukan marah, tinggi sikit. Tu. Bukan makna kita, Rasulullah ni sentiasa dia, tak ada. Rasulullah dia manusia macam kita juga. Qul innama ana. Cuma Rasulullah dia ada nada dia tinggi turun, tinggi turun gitu. Tu. Jangan kita ingat bawah stabil macam tu, tak. Dia makna kalau mutmainnah ni tenang, bukan maknanya marah tu kerana Allah. Tapi kalau kita nampak kemungkaran tak ada marah, macam mana? Ada kata tadi Sayyidina Ali bagi tahu kita kena. Sayyidina Umar kata kita kena. Rasulullah kata bertindak kalau nampak kemungkaran dengan senjata, dengan perbuatan. Kalau tak boleh mampu dengan cakap. Tak boleh lemah-lemah, diam. Lemah-lemah. Kita tak mau lemah-lemah, kita mau gitu. Maknanya Rasulullah sendiri train sahabat-sahabat dia berwatak gitu. Tu. Jadi olah lah, ya. Kita ni dah terlampau orang kata jauh sangat kefahaman kita tentang Allah tadi. Sebab kita dah dah banyak melayani hawa nafsu kita. Terlampau lama sangat melayani hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita ni bersimpang siur jalan dia. Maknanya dah jadi cacah marba dah. Tak jumpa, ibarat benang tu dah bersimpul-simpul. Jadi kembalilah balik cari jalan mengenal diri, mengenal. Tu je cara dia. Itu cara nak bertaubat dia tadi. Kembali duduk balik, perbetulkan dulu, perbetulkan dari kenal diri, kenal Allah. Sambil itu kita lakukan ibadah yang lain berjalan juga. Tapi ini perbetulkan lagi, kuat cari betul-betul. Baru kita nanti insya-Allah barulah kita menemui tempat yang mana saya cakap tadi, muqaddasituha, tempat lembah yang sangat yang suci, yang Allah sendiri bagi tahu, Musa engkau berada di tempat lembah yang suci. Allah yang bagi tahu. Tapi syarat dia tanggalkan, lekangkan, buangkan trompa. 2 sepasang trompa. Apa tu? Diri engkau dan juga apa saja. Tak ada apa-apa engkau. Betul-betul kepada aku, bukan bawa apa-apa pun. Kedirian kau pun tak ada. Kembali balik. Sebenarnya engkau pun tak ada kedirian pun. Macam mana tu? Bingung tak? Bingung. Tapi itulah, kalau dapat kita faham kat situ, sebenarnya gitu. Cara tenggelam tu adalah kita tak pernah ada. Sebenarnya dia je yang ada. Tu tenggelam nama dia. Kalau tenggelam tu ada kita, ada dia, tu belum tenggelam lagi. Tu bukan dekat. Itu dekat tu makna tak ada kita, dia je semata-mata. Jadi apa tadi semalam itu tadi saya cakap, mula-mula diam, kebingungan, lepas tu lahau, tak ada daya upaya, melainkan yang ada dia, baru datang wama ramai. Itu dia. Tak ada lagi merasa ada kita. Tu wama ramaita. Tapi wama ramaita kita rasa ada kita lagi, tu tak kena makam dia. Cakap aja tu. Cuba macam la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, tapi kita ke mana-mana otak kita pergi. Masih ada kedirian kita pergi ke sana ke sini.
Sedangkan mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tipu kita tu. Tu. Di hadapan Allah kita menipu lagi mana. Bilanya kita nak betul-betul dengan Allah. Ini sebenarnya ma'al hijrah ni betul-betul lah dengan Allah. Sudah jangan hajat-hajat yang kita dah hajat bukan-bukan ni, kita pun tak dapat kepuasan juga. Sebenarnya kepuasan tu adalah bila kita innalillahi wa inna, kita kena dengan Allah, barulah kita dikatakan hijrah kita sampai ke mana sampai je? Mengesakan Allah tak ada. Itu makna telah sampai hijrah kita. Hijrah daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah dah tak ada lagi, Nabi kata. Yang ada hijrah kita kepada dalam nafsu kita yang kedirian tu, kepada yang ada mengesakan Allah. Itu ataupun yalah, jalan tu mesti taubat lah, menyesal lah, kenal diri, kenal Allah kan, menyesal lah dulu, buang semua terompa-terompa apa ni, kajak-ajak, bersihkan betul-betul sampai nanti Allah bagi tahu. Kau dah buang semua, aku dah suruh kau buang. Kau nak bersihkan diri kau betul-betul sedar, kau dah buang semua dua-dua tumpah, aku yang akan bercakap nanti bahawa engkau dah berada di lembah yang Allah yang cakap. Nak dengar sampai Allah yang bila sampai gitu, baru aku nak engkau ya Allah, baru Allah nanti tunjukkan dirinya sendiri kan. Maka lebur. Dia tunjukkan nanti kita lebur lah. Tak kira lah macam mana cara itu, saya tak boleh cakap. Itu Allah. Lain-lain, berbeza-beza. Tapi yang penting dia akan bagi kita hilang, tak ada rasa kedirian. Betul-betul kita rasakan itu nikmat yang paling best. Itu yang Nabi dapat balik daripada Isra' Mi'raj, bertemu Allah Ta'ala, tenggelam, lebur. Dia balik sebelum nak sampai ke bumi, ke Mekah. Allah Ta'ala kata wa amma bi ni'mati rabb. Dalam perjalanan nak sampai tu turun surah Duha ayat tu, wa amma bi ni'mati rabb. Sebab dalam nak turun tu Nabi ada kerisauan sikit dalam. Allah tahu Nabi macam cakap dalam hati, ya Allah, kalaulah ya Allah aku ceritakan nanti kepada semua orang, nanti orang tak percaya, atau detik macam tu, maka Allah turunkan, ceritakan nikmatnya engkau dengan aku, fahadis habis. Jadi Rasulullah tu, Rasulullah ceritakan. Itu pun belum habis cerita lagi dah. Dia orang baru cerita sikit, Abu Jahal yang lain semua kata, nanti Nabi kau jangan cerita dulu. Seronok ni cerita aku aku kumpulkan orang ramai-ramai besok siang. Tu tadi. Sebab awal-awal lagi Abu Jahal dan ini cerita. Padahal itu cerita yang Nabi cerita tu memang cerita yang asli, yang betul kan. Pasal Allah suruh. Tapi bagi Abu Jahal, dia kumpulkan orang-orang, dia nak, maknanya biar tahu Rasulullah ni buat benda pelik. Menipu kita. Dia kata boleh berjalan daripada satu malam daripada Masjidil Haram ke Madinah Aqsa, lepas tu naik pula. Nanti orang ini best ni, aku nak kenakan Muhammad. Dia kenakan Rasulullah SAW. Tu, kumpulkan ramai. Nanti kamu tanya kat sini Muhammad ni. Dia ni Muhammad ni dia tak betul ni, nak bawa kita sesat ni. Kata, betul ke Muhammad kau boleh malam tadi kau pergi Masjidil Aqsa, lepas tu kau balik sini? Orang berbelas hari naik unta, nak patah balik lagi belas hari baru sampai sini. Engkau dengan satu malam, diorang ketawakan semua. Abu Jahal dah kumpulkan, buat siap kenduri saya makan. Betul. Kau soal. Muhammad, kalau betul engkau angkat kaki sebelah kanan. Muhammad ni memang lurus kan, angkat kaki dia. Okey, turun. Baik, angkat kiri. Baik, dua-dua angkat. Rasulullah angkat dua-dua, jatuh Rasulullah. Ketawa, ini kata boleh terbang, kata boleh. Ketawa ke Rasulullah. Rasulullah diam, yakin baru. Kan? Sudah ada orang dah gelak kan, baru Rasulullah ceritakan. Ya. Dia orang soal macam-macam. Pintu Masjidil Aqsa ada berapa? Tingkap dia ada berapa? 7 jam juga Jibril, Allah Ta'ala suruh bagi tahu. 7 jam juga Nabi kata. Semua tepat. Lepas tu dalam perjalanan Isra' Mi'raj tu tadi, Nabi nampak satu kabilah tu, dia punya tu tersasar, dia punya apa. Jadi Nabi tunjukkan arah pada dia. Macam mana cara dia entah. Dia dapat jumpa balik kan. Tu.
Dia dengar suara macam mana tak. Jadi kabilah tu sampai nanti tanyakan, ada tak betul kabilah tu berapa hari tu datang? Betul, ada orang yang gini. Lepas tu tahu berapa? 70,000 orang berbondong-bondong masuk Islam. Nampak? Jadi kalau orang nak hina Nabi relax, ya kan? Lepas tu Allah suruh ceritakan aja, hadis sampaikan aja, biarkan. Orang yang tak mau terima kebenaran sama aja, kau bagi tahu betul. Tapi orang yang betul-betul takut dapat petunjuk aku, dia akan terima. 70,000 orang masuk. Nampak? Daripada orang nak hina kita, Allah muliakan kita. Itu yang kita risau sekarang. Ulama-ulama pengakhir zaman ni, turun Imam Mahdi ni tadi kan, ulama-ulama terkena sihir. Ulama-ulama su' ni lah, yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita tengok, dia tak berani nak bercakap, tak berani nak cakap ni salah. Dia tahu benda tu salah, tapi dia tak kuat nak beri cakap. Sebab apa? Dia takut diri dia tadi nanti nyanyi aku mati. Dia sayang diri dia. Dia takut nak berjuang. Ni masalah dia. Yang Nabi bagi tahu, aku takuti bukan Dajjal. Dajjal tu memang ngeri. Kuncu-kuncu dia memang. Tapi aku lebih ngeri lagi adalah pemimpin atas dan juga ulama-ulama yang yang dia nampak benda tak elok ni, dia maka tak ada musuh, tak gerun lah dengan umat Islam. Tak ada langsung lawan apa, ikut dia lepas satu benda tak selesai juga. Malahan makin teruk akidah kita, makin teruk akidah, makin banyak orang akidah dia rosak. Ulama tak risau ke masalah? Penyakit tu dia berisaukan sangat, tak selesai. Dia perlu kembali kepada Allah baru selesai penyakit tu. Penyakit tu Allah yang hantar, Allah juga yang nak hilangkan. Bukan disuruh sakut pada penyakit, kepada Allah. Jadi ulama kena pergi lah. Dalam keadaan macam ni, politik kita huru-hara ni sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang huru-hara. Ulama kena pergi damaikan. Bukan membuat satu parti lagi, join dengan parti ni pula. Itu bukan cara dia. Minta maaf saya cakap. Saya terpaksa cakap, nak marah-marah lah. Tapi inilah, kalau selagi macam ni lah perangai pemimpin atas, ulama-ulama, perangai dia macam ni, ulama yang su' ni tadi. Bukan saya nak anti ulama, saya bukan anti ulama. Saya bukan anti pemimpin. Tapi saya sayang. Kalau kau buat macam ni, masyarakat Islam akan terus dipijak-pijak, terus dicocok hidung oleh Yahudi dan tentera-tentera. Mudahlah Dajjal untuk menghapuskan kita. Dia gunakan tentera dia laga-lagakan kita sama kita je. Dia dari laga-lagakan, dia naik pemimpin-pemimpin tu yang ikut cakap dia. Dan pemimpin atas pula kena cari ulama yang dengar cakap dia, sama juga. Ulama tak dengar cakap kau, yang betul kau buang, kau jangan bagi. Kau jangan bagi dia bersuara. Kau ambil ulama yang dengar cakap kau. Itu pasal. Jawablah nanti. Di sini kau boleh selindung, kau boleh tipu. Tapi nanti, sampai waktu ni nanti, kau tak boleh nak buat apa dah. Jawab. Kenapa kita biarkan? Allah dah bagi ilmu pada kita, kefahaman. Saya bukan ulama. Saya cakap ni, saya bukan ustaz, saya bukan siapa. Tapi saya disuruh oleh Allah Ta'ala cakap, saya cakap. Saya bukan siapa-siapa. Jadi siapa yang disuruh tadi, maknanya kalau engkau mengaku kau ulama, engkau mengaku kau orang alim, engkau kena pergilah. Bukan mengiyakan apa benda batil. Takutlah ni sekarang ni, kalau kau macam ni kan kita kena periuk lah. Itulah sebenarnya engkau cinta dunia. Siapa lagi nak harap macam kita ni, orang yang tak ada apa-apa pangkat, tak tahu apa benda pun. Engkau lah patutnya yang tahu hukum apa semua. Engkau ulama, engkau kena bangkit, pergi tegur pemimpin. Kau kena selalu dengan pemimpin. Bukan pemimpin tu yang engkau tunduk cakap pemimpin. Engkau tu yang kena bawa pemimpin tu ke arah Allah Ta'ala, ulama. Bukan berdiam diri masa sekarang ni. Banyak berdiam diri. Sampai bila kau nak diam diri? Diam diri pun kau dalam kesalahan juga, wahai ulama su'.
Wahai mufti, wahai pemimpin-pemimpin apa agama, kau diam pun sama juga kau dalam kemurkaan Allah. Bila turun bala kau kena dulu, sama-sama kena. Itu kena datang ni apa ni fitnah zaman kita ni, engkau lah pun kena juga. Ya, sebab engkau tak tegaskan, tak pergi. Padahal kau ada dibagi kuasa untuk menasihati. Kau nak suruh siapa? Rakyat biasa? Melagilah tak jalan. Engkau dah digelar mufti, engkau dah digelar menteri agama, tapi engkau pula tunduk dengan, engkau pula refer dengan orang yang bukan daripada agama Islam. Pelik engkau ni. Apa sebenarnya yang kau bawa, kan? Jadi sedarlah, ni sebenarnya dengan mahal hijrah ni, pindahlah. Sudahlah tu. Janganlah duduk takut. Kita kena takut pada Allah, bukan takut dengan makhluk. Lagi kita hidup kita ni lagi bertambah lama, bertambah takut pada Allah, bertambah kita kenal Allah, bertambah takut, bertambah rindu kepada Allah. Ya, bertambah kita dekat pada Allah. Sebenarnya gitu. Bukan kita lintang pukang dalaman kita. Allah tahu. Kenapa kau tak nak pergi nasihat? Kau takut sebenarnya. Allah tu suruh kau tak takut suruhan Allah tu, tapi kau takut dengan makhluk. Allah tahu. Ilmu kau banyak, apa ni, kitab kau banyak, kau sampai digelar profesor, tapi kau tak mampu nak. Apa sebenarnya ni? Sebenarnya dia dalam diri kau masih ada penyakit. Penyakit dia adalah hubud cinta sangat dunia. Kau tipukan dengan kitab-kitab, dengan apa kau punya, tapi dalaman kau tak ada sifat. Bila kau dah hubud dunia, cinta dunia, kau takut matilah. Datang penyakit satu lagi, takut mati. Jadi kau buat apa-apa, takutlah nanti aku kena buang kerja, gaji aku tak ada gaji. Kau tak nampak Allah Ta'ala tu tadi, perjuangan ni mahalnya Allah. Sama juga kau mati dalam hina lah. Mati juga. Lebih baik mati berjuang daripada mati hina oleh Allah. Biar hidup kita mulia, berjuang betul-betul. Biar mati nanti dalam keadaan diredai Allah. Ini dalam keadaan kau nak dipuji orang, mati kau macam ni. Ya Allah. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi rakyat, umat jadi mangsa. Sebab bila ulama' yang tadi diamanahkan untuk membela umat, dah ada yang bela betul-betul, semuanya ditenggelamkan. Tak dinaikkan. Sebab apa? Kita timbul kebencian. Dia dah ajar tadi, timbul kebencian pada orang yang cakap benar. Patut orang cakap benar, kita sokong lah kan. Ini orang cakap benar, kita timbul kebencian. Dia ni jangan ni, dia tak campur masyarakat ni, dia tak nak inject 2 dos ni. Kita dah pandang hina. Kita dah inject 2 dos, tak apalah. Kita jangan hina orang yang tak kita nampak dia macam tak sempurna, pandang. Dia pun kau ambil 2 dos, dia pun tak pertikaikan. Tak apalah, kau dah keyakinan gitu. Serah pada Allah, jangan percaya pada dos tu. Inject lah. Dia pun berfikiran baik pada kau. Tu. Cuma dia ada pendirian dia sendiri, dia tak nak. Kan? Tapi dia mengiyakan, dia kata kau tu ambil itu tadi, dia pun tak pertikaikan. Tak apalah. Yang penting kau jangan bersandar pada benda tu. Ambil, dan betul-betul Allah aja yang boleh jaga kau. Tadi Rasulullah SAW, malaikat jaga dia. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi yang gagah-gagah tadi, Omar apa, Ali kan, nak jaga rumah dia, keliling dia rumah-rumah sahabat. Semua duduk luar. Bila Nabi balik, takut musuh nak serang Rasulullah kan. Turun ayat. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku yang menjaga engkau Muhammad. Aku yang menjaga engkau. Rasulullah bila turun ayat ni pada Rasulullah suruh keluarkan kepala ni ke tingkap. Dia bagi tahu, masuk semua, biarkan, jangan jaga aku lagi. Dia suruh semua sahabat-sahabat balik ke rumah masing-masing. Tak payah lagi keliling rumah dia jaga. Ibarat gitulah. Nampak? Sampai bila-bila pun Rasulullah terus pegang gitu. Dia sentiasa yakin Allah yang jaga dia. Cuba kita tengok ayat ni. Saya cakap, kita kena fahami betul-betul. Selama ni kita rasa siapa? Kita nak jaga diri kita ke? Kita nak suruh orang lain jaga kita ke?
Selama ni kita banyak berfikiran dia ni boleh jaga, dia ni boleh jaga, dia ni vaksin ni. Macam-macam kita rasa macam-macam dah boleh jaga kita. Teruk sangat dah. Macam mana kita nak boleh yakin betul-betul Allah boleh jaga kita? Itu yang paling selamat. Sebab kita dah banyak bersandar kepada ini tadi. Tak buat nanti masyarakat pula. Jadi bersandar pula masyarakat pula. Bila akan selesai? Tak akan selesai bila-bila pun kalau selagi kau bersandar kepada yang tadi makhluk sekian. Ini makhluk semua akan dia sendiri nanti aku tak tahu kau sandar dengan aku buat apa. Nanti kepada Masya. Aku pun tak tahu diri aku kau nak sandar. Aku tipu kau je. Nampak? Jangan menyesal di sana nanti. Di sini sekarang ni siapa-siapa pun tak boleh lindung kita. Yang boleh lindung kita Rasulullah, Ali, Omar semua nak jaga sahabat-sahabat. Bila dah turun ayat ni disuruh semua tak payah jaga aku. Jaga aku hanya Allah. Bila-bila Rasulullah pegang tu dah.